عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام مودته. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah kepada manusia. Lalu Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada seorang hamba daripada di antara dunia dan dengan apa yang ada di sisinya. Lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar menangis dan sedih. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka kami pelik kerana kesedihan Abu Bakar, sedangkan Rasulullah hanya menyatakan bahawa seorang hamba dipilih di antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah taala. Rupa-rupanya yang diberikan pilihan itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar merupakan orang yang paling alim di kalangan kami. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling kuat memberikan keamanan kepadaku dengan persahabatannya dan dengan hartanya ialah Abu Bakar. Sekiranya aku boleh memilih seorang menjadi kekasih selain daripada Allah Subhanahu wa taala, aku akan memilih Abu Bakar. Tetapi ukhuwah Islam dan kasih sayangnya meliputi semua kaum muslimin. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tamunya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberikan peluang untuk sama-sama kita berkumpul berada di dalam majlis ini, meneruskan rutin mingguan kita, dan kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam majlis ilmu yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada taman-taman syurga. Kita sebagaimana yang kita maklum, sekarang kita berada di dalam bulan Rabiul Awal. Dan bila kita masuk bulan Rabiul Awal, biasanya bila kita masuk bulan Rabiul Awal, kita meraihkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita isytiharkan cuti, cuti umum sempena dengan Maulidur Rasul pada bulan Rabiul Awal. Dan kita yang berada di kampung-kampung biasanya akan mengadakan majlis ceramah, selawat, jamu dan sebagainya. Dan ini suatu kebiasaan yang baik sebagai menandakan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam masa yang sama perlu kita ingat bahawa selain daripada bulan Rabiul Awal ini dikatakan merupakan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda wafat juga pada bulan Rabiul Awal. Maka oleh demikian, saya mengambil tajuk yang nak disampaikan pada pagi ini ialah detik-detik kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut di dalam kitab-kitab sejarah disebut sebagai ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la, perjalanan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap kekasih yang teragung. Dan perkataan ila rafiqil a'la inilah perkataan yang terakhir yang diucapkan oleh lidah suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala, ulama berselisih pandangan mengenai tarikh kewafatan baginda Rasulullah. Tahun kewafatan Rasulullah semuanya sepakat iaitu tahun 11 Hijrah. Tahun Rasulullah wafat ini para ulama sepakat iaitu tahun yang ke-11 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah 11 tahun selepas hijrah itu Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan para ulama juga berpandangan bahawa bulan Rabiul Awal merupakan bulan kewafatan baginda. Cuma perselisihan banyak berlaku di antara tarikhnya.
Kebanyakan perselisihan ini berlaku menyatakan di antara 1 hari bulan sehingga 12 Rabiul Awal. 1 hingga 12 Rabiul Awal. Namun baginda wafat sahihnya ialah pada hari Isnin. Hari Isnin bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Maka oleh demikian kalau kita tengok kepada kaedah falak dan sebagainya, maka ramai di kalangan para ulama berpandangan bahawa tarikh kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pada 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah bersamaan dengan 25 hari bulan Mei tahun 632 Masihi. 632 Masihi. Dan di antara para ulama sejarah yang berpendapat dengan pendapat ini ialah Musa bin Uqbah dan Imam Lais bin Sa'ad, Abu Nu'aim, Fadl bin Dukain dan lain-lain. Pandangan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada 1 hari bulan Rabiul Awal ialah pandangan yang lebih banyak disepakati oleh para ulama berdasarkan kaedah kiraan falak, iaitu hari Isnin 632 Masihi, hari Isnin 632 Masihi, bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah jatuh pada 1 hari bulan, 8 hari bulan, 15 hari bulan dan 22 hari bulan. Ini Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijrah. Oleh demikian setelah dibuat kiraan dan sebagainya, ramai para ulama berpandangan bahawa tarikh kewafatan baginda ialah 1 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya mengambil tajuk kewafatan baginda ini untuk menjadi iktibar kepada kita, kerana kisah kewafatan baginda ini jarang-jarang disebut di dalam masyarakat. Biasanya bila kita sambut bulan Rabiul Awal, kita seringkali mengingati peristiwa kelahiran baginda. Kita menyebut bagaimana kelahiran baginda di tengah-tengah kejahilan bangsa Arab, selepas daripada kota Mekah diserang oleh tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha bin Al-Ashram. Namun jarang sekali kita menyatakan mengenai bagaimana Rasulullah wafat. Sedangkan pada kewafatan baginda Rasulullah itulah banyaknya pengajaran kepada kita sebagai seorang Islam. Maka oleh demikian, tajuk ini saya kira sesuai untuk kita baca pada hari ini di dalam suasana kita menyambut peristiwa Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suasana kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara faktor kematian Rasulullah, antara faktor yang membawa kepada sakitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama, Nabi telah diracun di dalam medan Khaybar. Pada bulan lepas saya telah baca mengenai peperangan Khaybar yang berlaku pada bulan Muharram yang berakhir pada bulan Safar tahun ke-7 Hijrah. Dan selepas dari peperangan Khaybar ini berlaku peristiwa Nabi diracun oleh seorang wanita Yahudi yang namanya Zainab. Hadis ini disebut dalam Sahih Bukhari, menyatakan bagaimana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya lamma futihat Khaybar uhdiyat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam syatun fiha sammun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijma'u ilayya man kana hahuna min yahud fajmi'u lahu faqala hal antum sadiqiyya an shay'in in sa'altukum anhu faqalu na'am qalu na'am ya Abul Qasim qala hal ja'altum fi hadhihi ash-shati summan qalu na'am qala ma hamalakum ala zalik qalu aradna in kunta kaziban nastarih wa in kunta nabiyyan lam yadurruk. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Abu Hurairah, selepas daripada perang Khaybar, Nabi SAW dihadiahkan dengan daging kambing yang ada racun di dalamnya. Daging kambing yang telah diracun di dalamnya. Daging kambing ini merupakan di antara hidangan dan disukai oleh baginda Rasulullah. Suka makan daging kambing. Dan Nabi SAW bila dihadiahkan dengan daging kambing oleh seorang wanita Yahudi yang disebut dalam riwayat yang lain namanya Zainab, diletakkan racun di dalam daging ini, lalu diajak baginda Rasulullah untuk makan. Dan Rasulullah makan hidangan ini bersama dengan beberapa orang sahabat yang lain.